Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Syamimi. Hari ini kita akan belajar tentang rumusan. Untuk pengetahuan semua, pada tahun ini, soalan bahagian rumusan telah menggunakan format baharu. Jadi, hari ini cikgu akan memberi penerangan tentang format rumusan. Jom kita mula. Okey, masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan rumusan ialah 45 minit. Markah yang disediakan untuk bahagian ini ialah 30 markah, iaitu pengenalan 2 markah, isi 16 markah dan kesimpulan 2 markah. Markah bahasa ialah 10 markah. Okey, jom kita tengok perincian markah. Pengenalan 2 markah, isi bahan 1 12 markah. Satu isi mewakili 2 markah. Maknanya, pada bahan 1 perlu ada 6 isi. Manakala, isi bahan 2 ialah 4 markah untuk 2 isi. Kesimpulan 2 markah. Bahasa yang digunakan 10 markah. Jadi, keseluruhannya ialah 30 markah. Baiklah, soalan ini mengandungi 2 bahan. Bahan pertama ialah petikan. Petikan ini seperti yang kebiasaannya kita lihat, iaitu dalam bentuk perenggan. Bahan yang kedua ialah bahan grafik. Contohnya, poster, lagu, sajak dan sebagainya. Tema dan kata kunci petikan tidak dinyatakan dalam soalan. Okey, tidak dinyatakan dalam soalan. Okey, inilah yang mencabar murid-murid. Sebelum ini, rumusan akan terus dinyatakan sama ada petikan tersebut membincangkan tentang punca ataupun langkah, kesan dan sebagainya. Namun, rumusan format baru kali ini, murid-murid perlu menggunakan kebijaksanaan dan meneliti apakah tema ataupun kata kunci petikan. Sama ada petikan membincangkan tentang punca, langkah, pendekatan dan sebagainya. Lazimnya murid menulis perenggan rumusan dalam 4 perenggan, iaitu pengenalan, isi dari bahan 1, perenggan yang ketiga isi bahan 2 dan perenggan terakhir ialah perenggan kesimpulan. Kita beralih kepada kaedah penulisan rumusan. Yang pertama, format pengenalan bagi 2 fokus. Okey, sekiranya soalan tersebut mengandungi 2 fokus, iaitu 2 bahan sahaja. Kita akan mulakan perenggan pendahuluan dengan frasa awalan. Rumusan ini tentang ataupun rumusan ini membincangkan. Okey, membincangkan apa? Dari bahan 1, rumusan ini membincangkan masalah murid poten sekolah. Dan dari bahan 2, langkah-langkah untuk menanganinya. Okey? Setiap bahan membincangkan 2 perkara yang berbeza. Jadi, awak perlu bijak mengesan apakah yang dibincangkan dalam bahan tersebut. Okey, seterusnya format pengenalan bagi 3 fokus. 3 fokus maknanya 3 bahan, tapi kebiasaannya rumusan mengandungi 2 bahan sahaja. Okey, jarang-jarang
ada rumusan yang menyediakan 3 bahan, 3 fokus. Maknanya ada 3 fokus yang perlu dikenal pasti. Okey, contoh pengenalan bagi 3 fokus dimulakan dengan frasa awalan. Rumusan ini tentang ataupun rumusan ini membincangkan, sama dengan format pengenalan bagi 2 fokus tadi. Okey, contohnya rumusan ini tentang fokus 1 membincangkan tentang punca-punca pengangguran dalam kalangan siswazah dan masalah-masalah yang timbul serta, okey, kena tambah perkataan serta usaha-usaha untuk menanganinya. Okey, ini contoh sahaja. Rumusan ini tentang, okey, apa yang dibincangkan dalam fokus 1, bahan 1, dan apa yang dibincangkan dalam bahan 2, serta apa yang dibincangkan dalam bahan 3 ataupun fokus 3. Jelas? Baiklah, untuk bahagian isi, petikan dan bahan grafik. Okey, lihat yang pertama. Calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam petikan. Okey, awak kena kenal pasti dahulu apa yang dibincangkan dalam petikan. Kenal pasti fokus, kenal pasti tema ataupun kata kunci. Sama ada petikan tersebut membincangkan tentang punca ataupun langkah dan sebagainya. Okey, setelah mengenal pasti fokus, kemukakan isi berdasarkan fokus tersebut. Jumlah isi yang perlu dinyatakan daripada kedua-dua bahan ialah 8 isi. Isi perlu diambil daripada setiap bahan. Lazimnya, kebiasaannya, sebanyak 6 isi diambil daripada petikan, iaitu bahan 1, dan 2 isi lagi diambil daripada bahan grafik, dari bahan 2. Okey, awak akan tulis perenggan isi. Contohnya, petikan membincangkan tentang memupuk amalan membaca. Okay, awak akan mula dengan langkah memupuk amalan membaca ialah tengok dalam fokus 1, bahan 1, disertakan dengan penanda wacana untuk isi yang seterusnya. Selain itu, di samping itu, seperti rumusan yang kebiasaannya. Okey, bagi perenggan kesimpulan pula, kesimpulan hendaklah dibuat berdasarkan tema bahan, cadangan dan kesan ataupun harapan. Tema bahan, cadangan, kesan atau harapan. Okey, lihat contoh yang diberi. Petikan ini membincangkan tentang masalah murid ponteng sekolah. Okey, awak akan tulis perenggan kesimpulan dengan frasa kesimpulannya. Okey, letak cadangan. Semua pihak mestilah menangani. Semua pihak mestilah menangani tema masalah murid ponteng sekolah. Letak juga kata hubung supaya ataupun agar kesan ataupun harapan pelajaran mereka tidak terjejas. Kesimpulannya, semua pihak mestilah menangani masalah murid ponteng sekolah supaya pelajaran mereka tidak terjejas. 2 markah. Okey, senang sahaja. Baiklah, setakat ini sahaja penerangan untuk hari ini. Maaf atas segala kekurangan. Sebenarnya saya tak sihat. Okey, keadaan kesihatan tidak mengizinkan. Tetapi saya mengambil juga masa untuk merakam video ini
kepada kamu semua. Jadi saya harap kamu semua menghargai usaha yang dilakukan oleh saya. Saya nak kamu semua saling semua nota-nota yang diberikan berdasarkan slide ini tulis dalam buku karangan. Tulis dalam buku karangan. Okey. Nanti saya akan sertakan contoh yang lain untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas tentang penulisan rumusan. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.